هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadir mu'anu karah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tu'ti as-salam, ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا شد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilal muda tak menyerah, hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadir anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا. هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. رمضان hadir anugerah dari Sang Maha Rahman. warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat di mana juga anda berada pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kita dapat bersama lagi dalam segmen yang saya bawakan untuk anda semua, memantapkan iman kita. Bersama-sama pagi ini saya bawakan Al-Ustaz Al-Fadil, Ustaz Abu Bazi, dan semoga Ramadan kita dalam keadaan yang sentiasa
ada pengisian-pengisian yang dapat kita kongsi-kongsikan bersama. Jadi sahabat-sahabat, apapun kita bersama-sama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang pastinya banyak pahala-pahala yang Allah ganjarkan, banyak pahala-pahala yang Allah sediakan untuk sama-sama kita kecapi, untuk sama-sama kita nikmati. Bagi kita yang baru saja bersama-sama pada pagi ini, di mana juga anda berada, kita bersiaran dalam tiga siaran ataupun tiga ruangan, iaitu di RTS FM, berada di Corong FM, dan juga kita juga berada di Hub TV. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang berada di mana juga anda pada pagi ini, saya akan bawakan kepada anda perkongsian bersama dengan Ustaz Abu Bazi yang juga merupakan seorang imam di Masjid Al-Ghufran, pinggiran Taman Tun Dr. Ismail. Setiap tahun, saban tahun, saya pasti akan bersama dengan Ustaz Abu Bazi untuk sama-sama kita berkongsi, memantapkan iman kita, memantapkan akidah kita, menjadikan kita sebagai insan-insan yang sentiasa diberkati, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun pagi Ramadan, 3 Ramadan hari ini, semoga kita semua mendapat fadilat, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Alhamdulillah, Ustaz. Sekali lagi kita dapat bertemu, Ustaz, dalam konteks kita sama-sama nak mencari ilmu, sama-sama kita nak menyebarkan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada Ustaz hari ini kita dapat sama-sama menterjemahkannya, Ustaz, dalam bentuk kita ni manusia biasa, manusia akhir zaman ni. Bila kita duduk dalam dunia akhir zaman ni, kita terpengaruh dengan pelbagai bentuk maksiat yang nampak dan tak nampak, Ustaz. Jadi sedikit sebanyak pengisian kita pada pagi ini bersama dengan Ustaz Abu Bazi. Kita akan ada 3 peringkat pengisian yang mana Ustaz akan membicarakan, dan kita akan berhenti seketika nanti selang 15 minit. Dan segmen yang terakhir nanti, semua sahabat-sahabat bolehlah bertanya soalan ataupun bolehlah mengemukakan sebarang soalan untuk kita kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah, Ustaz. Boleh, Ustaz? Insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita akan bawakan, Ustaz akan membicarakan berkenaan, kita akan kupas daripada kitab apa itu, Ustaz? Maaf sekejap, saya akan kitab sirah, silap saya dah tulis dalam ni, dan kita akan bentangkan ataupun Ustaz akan ceritakan pasal ataupun peringkat pertama kitab yang sirah yang akan Ustaz bawakan. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang ada bersama-sama pada pagi ini, sama-sama kita dekatkan diri, sama-sama kita sama-sama bersama dalam segmen yang saya bawakan ini, kitab sirah Ar-Rahiqul Maktum, dengan tajuk Agama Masyarakat Arab Sebelum Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya serahkan kepada Ustaz Abu Bazi untuk kita sama-sama dengarkan perkongsian kita pada pagi dalam segmen Mantap Iman kita bersama-sama, insya-Allah. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Pertama sekali kita merafakkan banyak-banyak kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya, yang mana pada tahun ini kita masih lagi berkesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada kita untuk dibawa bekalan kita ke akhirat kelak, insya-Allah. Dan kita berharap pada Ramadan ini kita semua dapat bertemu dengan Lailatul Qadr, satu malam yang penuh dengan pahala dan ganjaran yang besar pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan untuk tahun ini kita akan ada 2 slot. Slot yang pertama saya akan berbicara tentang kisah ataupun sirah, yakni bagi menjejaki perjalanan hidup insan terpilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak daripada baginda lahir sehinggalah baginda wafat. Yang mana dalam beberapa siri ini, insya-Allah kita akan melihat sirah ataupun kisah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kerana apa? Baginda merupakan satu insan yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita semua alhamdulillah kan, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di kalangan mereka yang beruntung, yakni menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman. Jadi kita akan kenal siapa pembawa kan, yang menjadikan kita duduk dalam golongan yang beruntung ini, insya-Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kenal. Sebagaimana hari ini apabila kita ambil sesuatu bidang, kita kena kenal siapa yang bawa bidang tersebut, siapa yang memasukkan bidang tersebut, yang boleh mencapai kepada tahap yang tinggi. Bagaimana hari ini agama Islam adalah satu agama yang tinggi, yang sentiasa dicemburui oleh agama-agama yang lain. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita termasuk dan orang-orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri hidayah kepada kita untuk kita berada dan kita menjadi orang yang beriman dan orang Islam, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Dan insya-Allah dalam segmen yang kedua nanti kita akan melihat tentang tazkirah Ramadan. Kita akan masuk tazkirah Ramadan, yang mana pada tahun ini saya memilih satu risalah daripada kumpulan karang kraft tazkirah Ramadan berkenaan dengan Ramadan, bulan Al-Quran, insya-Allah. Baik, untuk pertemuan kali ini, untuk slot pertama pertemuan kali ini tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berkenaan agama masyarakat Arab sebelum kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu kita kena kenal Arab ni, apa maksud Arab? Arab itu adalah maknanya padang pasir yang luas, dan dikenali sebagai semenanjung Arab kerana Arab ni asalnya adalah, mereka ni lah tempatnya adalah padang pasir yang luas, dan geografinya dikatakan dia keluasannya adalah lebih daripada 1 juta kaki persegi, ataupun hinggalah 1,300,000 batu persegi. Ini keluasan tanah Arab. Baik, semenanjung tanah Arab. Kita tinggal dulu. Jadi agama yang Nabi SAW sebelum kedatangan Nabi SAW, kita akan tengok mereka ini dikatakan bahawa mereka mengikut dakwah yang diseru oleh Nabi Ismail alaihissalam. Yakni baginda mengajak manusia untuk mengikuti agama bapanya, ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kedua-dua ini menyeru kepada penyembahan untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah agama tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diikuti oleh anaknya Nabi Ismail alaihissalam, adalah agama tauhid. Yakni membawa manusia itu hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara. Baik. Kemudian apabila masa itu berlalu, satu masa ke satu zaman dan sebagainya, orang yang berada di atas landasan yang sebenar ni, iaitu landasan yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam, yang mengikuti apa yang dibawa oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi kurang. Sehinggalah datangnya seorang daripada Bani Khuza'ah, yang mana Bani Khuza'ah dia adalah juga kabilah Khuza'ah ni juga adalah yang tinggal di kawasan Hijaz, sekitar Hijaz. Nama dia ialah Am bin Luhai. Am bin Luhai, dia ini adalah ketua bagi kabilah Khuza'ah, yang mana orang kenal dia dengan kebaikan. Orang nampak dia ni ada kebaikan, dia suka bersedekah, dia jaga urusan agama pada waktu itulah, dengan cara kefahaman dia. Jadi oleh kerana fizikal dia macam tu, karakter dia macam tu, orang suka kat dia. Orang tengok bagus dia, sebab dia baik, guna banyak sedekah, dia tahu hal agama tu kan. Tapi sehinggalah peringkat orang-orang yang berada di sekitar Hijaz tu menganggap dia seorang ulama dan wali besar bagi mereka. Apa yang berlaku ialah dia mengembara ke Syam. Am bin Luhai tadi dia mengembara ke Syam. Dan kemudian di Syam ni adalah tempat perutusan para rasul. Orang kata apa? Bumi Anbiya. Dan juga tempat turunnya kitab suci. Maka selepas dia mengembara ke sana, dia balik ke Mekah, dia buat 2 berhala. Dia buat satu berhala yang bernama Hubal. Bernama Hubal. Dan dia buat berhala tu dan dia letakkan dalam Kaabah. Dan seterusnya bukan setakat dia bawa saja.
kan, dia juga mengajak penduduk Mekah untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila orang tengok, orang kenal dia sebelum ni dengan kebaikan dia, dengan kedermawannya, dan dia faham lebih kurang dengan agamanya, dengan karakter dia, fizikal dia, kan, dengan sebagai orang yang dianggap sebagai ulama dan wali besar, kan, apabila dia ajak orang untuk menyembah berhala, orang ikut dia. Inilah pertama-tamanya berlaku, kan, kesyirikan dalam agama apabila selepas daripada kewafatan Nabi Ismail alaihissalam, bawa agama, iaitu bawa agama tauhid. Maka selepas itu apa yang berlaku? Penduduk Hijaz menuruti apa yang disembah oleh penduduk Mekah ini. Ni dia ingat yang tadi Ambil Luhai dia duduk kat Mekah. Dia buat pembahalan tu balik kat Mekah, balik Hubal tadi kat Mekah, masuk dalam Kaabah. Orang sekitar, dia ajak orang sekitar Mekah ni untuk sama-sama. Jadi orang Hijaz pun ikut juga apa itu dibuat oleh orang-orang Mekah tadi. Baik, kerana apa? Kerana orang Mekah ni adalah orang yang menjaga ataupun orang yang menguruskan hal ehwal Kaabah dan orang yang menjaga Masjidil Haram. Jadi di sini kita melihat bahawa populariti itu merupakan satu perkara yang penting. Dan jangan kita dan apabila kita melihat kepada populariti seseorang itu, dan apabila dia mengajak untuk bersama dengan dia, maka popularitas tadi boleh menjadi satu pengaruh yang besar bagi dia. Dalam hal agama pun, apabila orang tu buat satu perkara yang tak betul, dan dia ada populariti, dia ada pengaruh, maka buat kesan pada orang-orang yang bawahnya. Inilah yang berlaku pada penduduk Mekah dan penduduk sekitarnya. Apabila Amr bin Luhai, yang mereka anggap sebagai ulama, yang mereka anggap sebagai wali besar, membuat satu kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang lain pun ikut. Baik. Kemudian bukan setakat tu saja, bukan setakat satu berhala saja yang berlaku. Mula-mula satu ialah Hubal. Kemudian ada antaranya mereka menyembah berhala yang lain namanya Manat. Tadi Hubal, ni Manat. Yang mana berhala ini asalnya terletak di tepi Laut Merah, iaitu di Mushallal. Dan berdekatan dengan satu tempat yang namanya Qudait. Kemudian selain daripada berhala Manat, ada lagi berhala Lat. Lat. Kalau biasa dengar sirah ni, kalau kita biasa baca buku surat, lagi kita biasa dengar kisah-kisah tu, orang-orang Quraisy akan disebut demi Lat dan Uzza. Itu nama dia berhala lah. Tadi Hubal. Kemudian Manat adalah dengan nama Lat. Lat ni diambil di Taif. Dia ambil berhala Lat ni diambil di Taif. Dan berhala Uzza pula diambil daripada lembah Nakhlah. Habis kutip habis. Mana-mana berhala yang lama-lama dulu yang kutip habis. Mula-mula asal satu je. Ini bahaya. Syirik adalah tu perkara yang cukup bahaya. Sebab talbis iblis ni, tipu hailah iblis ataupun cucukkan iblis ni, dia sangat berbahaya. Dia nak mula daripada satu benda yang kecil je. Kemudian benda-benda yang besar akan datang kemudian mengiringinya yang lain-lain. Jadi satu perkara yang merosakkan segi akidah dan sebagainya. Baik. Kemudian ketiga berhala ini adalah berhala yang paling utama bagi masyarakat Arab. Tadi dah Lat, Uzza dan juga Manat. Selepas itu, lepas daripada mula yang kecil tadi, dikatakan bahawa syiriklah berleluasa sehinggalah bertambah patung-patung di semua kawasan Hijaz. Kemudian Amr bin Luhai ni bukan setakat dialah pencetus ataupun pengasas kepada pembawakan berhala atau pengasas pada kesyirikan itu. Dia ni juga dikatakan dia duduk berdamping dengan jin. Berdamping dengan jin. Sehinggalah jin itu bagi tahu kat dia, ada lagi berhala kaum Nuh yang namanya Wad, Suwa, Yakut, Ya'ud dan Nas. Dan kesemua berhala ini adalah dikuburkan di Jeddah. Jin kan suka lah. Sebab apabila orang dah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia lagi hebat lah. Sebab tu hari ni kalau orang tanya, kenapa jin ni dia tak kacau orang-orang yang bukan Islam, ataupun tak kacau orang yang pergi pub, orang yang pergi tempat-tempat yang tak elok, tak kacau. Yang biasa dia kacau adalah orang-orang yang baik-baik. Sebab apa? Sebab orang yang ada baik ni, orang yang baik-baik ni, orang yang jahat-jahat tadi mereka menjadi pendamping pada jin. Pada makhluk-makhluk tadi. Adapun orang-orang yang baik dan orang yang baru nak baik, inilah yang menjadi musuh pada mereka.
Jadi musuh pada mereka tu yang jumpa kacau, buat tu jangan supaya orang tu tak jadi baik. Itu kaedah dia. Sebab itulah jin-jin ni datang dan buat kacau macam ni. Jadi Ambeluhai ni dia ada pendamping jin. Jadi jin tadi jadi penasihat pada dia, bagi tahu kat dia, kat sini adalah dia punya berhala-berhala daripada kaum Lut, kaum Nuh yang berada di Jeddah. Dia kutip habis Wat Suwa Yakut Yaud dan Nas. Dia pergi ambil. Dia ambil dan buat balik berhala-berhala tu. Dan balik pada tempat yang namanya Tihamah. Ini berada di sekitar kawasan Hijaz. Baik. Kemudian apabila musim haji tiba, bukan setakat tu, dia beri juga berhala itu kepada kabilah-kabilah Arab. Sebagai souvenir kat dia. Orang datang daripada jauh-jauh datang masa musim haji. Perkara haji ni ataupun urusan haji ni bermula daripada Nabi Ibrahim AS. Namalah ini sejarah dia lah. Jadi walaupun dalam keadaan asalnya adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu adalah lari sikit daripada kaedah asalnya. Kemudian orang yang datang ke Mekah dan melaksanakan haji diberikan hadiah berhala ni. Jadi masing-masing bawa balik berhala ke tempat masing-masing kabilah-kabilah yang jauh. Hinggalah dikatakan setiap berhala diletakkan di dalam setiap rumah, dan orang-orang Arab mengisi kawasan Masjidil Haram dengan pelbagai jenis berhala. Yang mana semasa baginda Nabi SAW buka Mekah ataupun Fathul Mekah, peristiwa Fathul Mekah, Nabi SAW mendapati ada 360 berhala yang berada di Mekah tadi. Dan Nabi SAW tolaklah berhala tersebut sehingga ia jatuh. Begitu juga Nabi SAW suruh orang lain buat perkara yang sama, dan kemudian berhala itu dikeluarkan dan juga dibakar. Jadi di sini kita melihat bahawa kesyirikan dan penyembahan berhala yang merupakan refleksi kepada agama Arab Jahiliyah yang menyangka bahawa mereka berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah apa yang mereka rasa mereka ni betul, dan mereka rasa mereka berada di atas agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi inilah apa yang kita nak dengar pagi ni tentang bagaimana keadaan masyarakat Jahiliyah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masyarakat inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kena hadapi untuk dakwah dia selepas dilantik sebagai Rasulullah alam. Saya serah kembali kepada saudara Ruslan VJ RS. InsyaAllah Ustaz. Tadi apa yang kita dengar perkongsian daripada Ustaz, kita hari ni ramai Ustaz, daripada sahabat-sahabat kita, daripada Corong FM, daripada Bihab TV, daripada RTH FM, kita ramai sahabat-sahabat yang di luar sana yang ada masa, yang masih ada kesempatan Ustaz nak dengar pagi-pagi ni program-program agama, program-program seumpama ni. Sesungguhnya program-program seumpama ini Ustaz dipayungi oleh para malaikat. Jadi tak payah kita nak susah-susah, tak payah kita nak pergi naik kereta, naik motor, nak pergi ke tempat-tempat nak dengar kuliah. Sekarang ni dalam zaman teknologi, kita gunakan teknologi secara yang baik. Kita gunakan teknologi secara yang baik, kita akan dapat manfaat secara yang baik, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dapat pengajaran-pelajaran daripada perkongsian kita pagi ni yang ringkas. Amin. Daripada Ustaz. Ada 2 seksyen yang Ustaz akan bawakan nanti, dan masuk 3 seksyen yang ketiga nanti kita ada sesi boleh soal jawab, insyaAllah. Jadi kita nak cerita sikit tentang bila kisah sebelum kedatangan Islam ataupun sebelum kedatangan Nabi SAW, bila zaman-zaman orang ataupun ketika kaum-kaum terdahulu menyembah berhala Ustaz, yang mana Ustaz ceritakan tentang kisah agama Nabi Ibrahim, walaupun mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi banyak lagi keadaan pada waktu itu dengan penyembahan berhala seperti Lat, Uzza, Manat, dan ianya sebenarnya mengundang kepada perkara syirik. Perkara syirik ni dah berlaku lama dah Ustaz. Kalau kita tengok perkara syirik ni dah lama dah berlaku dah. Bukan sekarang ni, bukan zaman sekarang yang berlaku. Tapi orang-orang sekarang, zaman-zaman sekarang ni masih lagi ada Ustaz. Kalau kita tengok ada lagi mengamalkan perkara-perkara syirik, simpan tangkal, simpan tu pemujaan dan sebagainya, mengesakan atau menduakan ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri Ustaz. Jadi betapa kadang-kadang kita tak ada yang tak berapa faham apabila kita menceritakan tentang syirik ni, hukum Allah itu, apakah janji Allah kepada mereka-mereka yang mensyirikkan Allah tu Ustaz. Jadi kita berkisar kepada kisah daripada yang kita kongsikan ini. Ustaz ceritakan, mungkin boleh kongsikan sedikit apakah hukumannya nanti di akhirat nanti pada mereka-mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ni, berkisar daripada kisah sirah yang kita bacakan, yang Ustaz bacakan hari ini. Silakan Ustaz.
Baik, untuk hukuman pada mereka yang syirik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Kan? Mereka sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan syurga kepada dia dan Allah campakkan dia dalam api neraka. Satu. Yang kedua, kan, Allah Subhanahu wa taala letakkan dosa syirik adalah dosa yang paling tinggi dalam berkaitan dosa besar. Dan dikatakan bahawa semua dosa-dosa lain boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan, kecuali dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini cukuplah kalau kita dengar dua perkara ni pun kita dah takut. Pertama, Allah haramkan dia untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tidak mengampuni dosa mereka yang syirik kecuali mereka benar-benar taubat dan meninggalkan perkara syirik tersebut. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, kalau kita lihat sendiri, kalau kita tengok daripada perkongsian Ustaz hari ini, menceritakan tentang kisah sebelum kedatangan Nabi SAW. Jadi kita lihat kaum musyrikin masa tu, kaum Mekah, dan banyak antara mereka yang menyembah berhala-berhala yang ada antaranya dibawa ke rumah seperti Ustaz kata tadi, bawa ke rumah, dan mereka amat menyanjung tinggi kerana pahaman masyarakat jahiliah dulu, mereka percaya pada agama nenek moyang. Dan mereka amat taksub dengan apa yang dibawakan oleh nenek moyang mereka, sehingga kan mereka menolak ajaran daripada rasul-rasul. Semua rasul-rasul, kalau kita tengok kaum Samud masa zaman Nabi Nuh, kaum Ad, dan mereka semua dihancurkan apabila kesyirikan itu melanda melebihi segala-galanya. Apabila mereka mengatakan mereka itulah Tuhan mereka, itulah pencipta mereka, sedangkan yang Allah turunkan rasul-rasul dan bawakan ajaran kebenaran, mereka tolak buta-buta je, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz, kalau kejadian sebegini Ustaz, ada masih lagi berlaku. Kalau kita lihat baru-baru ni lah, bukan barulah, ada baru-baru di Terengganu, kita lihat ada lagi pensyirikan yang berlaku sampai mengangkat seseorang Ustaz, mengangkat seseorang dengan ada patung besarnya Ustaz. Jadi kita lihat dari segi macam mana Ustaz nampak masyarakat sekarang ni, adakah mereka ni sudah, orang cakap kalau kita tengok masyarakat sekarang ni rata-rata semua dah berfikiran, ada teknologi dan sebagainya, tapi masih lagi ada lagi perangai ataupun sifat-sifat syirik kepada Allah ni. Mungkin itu janji-janji syaitan Ustaz. Bila kita tengok syaitan dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menyesatkan anak Adam ni sampai hari kiamat. Dan adakah ini antara sebab syaitan ataupun manusia itu sendiri, Ustaz? Baik. Kita nak salahkan syaitan 100% tak boleh lah. Sebenarnya kekurangan iman itulah yang menjadi masalah pada kita. Kekurangan iman. Itulah yang menjadi masalah besar kepada kita. Hari ini semua orang dia mengaku beriman. Tetapi apakah sebenar ataupun kefahaman iman dia sebenarnya? Adakah dia percaya adanya Allah sebenarnya, ataupun adakah dia percaya adanya dosa dan pahala itu dengan sebenar-benarnya? Adakah dia percaya kepada adanya pembalasan hari akhirat dengan sebenar-benarnya? Kalaulah kita letakkan keimanan itu satu tempat yang betul dalam hati kita, masukkan iman dengan sebetul-betul dalam hati kita, inilah yang menjadi benteng kepada kesyirikan. Dari sini kita tidak akan melihat bahawa benda lain boleh memberikan kuasa kepada kita, boleh mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat kepada kita. Kita hanya yakin hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat kepada kita. Jadi masalah sekarang ni adalah masalah iman. Nak salahkan syaitan tu memang kerja dia. Sebab dia dah minta dengan Allah dan Allah izinkan untuk dia menyesatkan anak Adam sehingga hari kiamat. Selepas dia diusir daripada syurga, dia membuat permintaan pada Allah, antaranya ialah dia nak panjangkan umur. Dan Allah izinkan. Kemudian dia bagi tahu kepada Allah, dia minta supaya dia dapat menggoda anak Adam. Kecuali Allah kata mereka yang beriman ataupun mereka yang bertakwa. Sebab itulah hari ini Ramadan membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Begitu juga dengan pengajian kita buat juga membentuk kita menjadi orang bertakwa. Sebab itulah kita kena usaha untuk memantapkan iman kita. Apabila iman kita mantap, kita tak akan rasa terkesan dengan benda-benda yang luar. Hari ini kita rasa terkesan apabila kita melihat orang lain berjaya. Kalau dengan iman kita apabila kita melihat orang berjaya, kita kata itu adalah rezeki dia daripada Allah.
Begitu juga kalau kita melihat orang lain lebih ke depan daripada kita. Apabila kita beriman, kita akan melihat ini adalah rezeki dia daripada Allah. Begitu juga dalam keadaan apa benda pun, apabila kita letakkan keimanan itu dalam diri kita, kita akan yakin bahawa semuanya adalah daripada Allah. Itu dalam bab iman yang ke-6, rukun iman yang ke-6, daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang orang sangkut. Tengok orang berjaya, nak buat supaya orang tu jadi macam dia juga. Dia malah. Dia tak ada usaha. Jadi mulalah cari syaitan, dia tunggu masa je. Iblis dia tunggu masa. Dicampur lagi dengan tentera-tentera daripada jin yang tidak beriman. Dia tunggu masa je. Dia akan berikan idea-idea ilham-ilham yang jahat untuk menjadikan orang tak ikut dia jadi pengikut dia. Sebab itulah dalam satu ayat Quran Allah sebut, saya pegang betul-betul ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Yang clear ataupun yang declare, yang kata, yang membuat pernyataan aku beriman kepada Allah, illa melainkan wa hum musyrikun. Mereka ni banyak sebenarnya mereka adalah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut. Kita cuma cakap kat mulut kita beriman. Wa hum musyrikun, Allah kata. Mereka sebenarnya mereka adalah orang yang syirik. Dia memohon jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya adalah mantapkan iman kita sesuai dengan tajuk yang dipilih oleh WJRS pada tahun ni, iaitu mantapkan iman, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Jadi Ustaz bila kita orang selalu menyalahkan syaitan. Syaitan tu salah, syaitan ni salah. Tapi macam Ustaz katalah kita syaitan tu memang dah tentu dah. Dia akan menyesatkan anak cucu Adam ni sampai bila-bila. Yang kita ni pula asyik jadikan satu alasannya syaitan lah yang merosakkan aku ni. Syaitan lah yang menjadikan aku macam ni. Ustaz kan? Tapi dia tak ada langsung niat untuk berubah. Niat untuk nak berubah sesuatu benda tu, kita nak kenakan perubahan pada diri kita. Apapun datangnya daripada kita. Tapi Ustaz, kita nak sambung nanti sebelum lepas ni untuk segmen yang kedua. Jadi kita tengok dulu apakah yang saya sediakan ini untuk segmen ataupun tajaan hari ini. Jadi kita tengok VT yang saya sempat kongsikan ini. Silakan. Jadi Ustaz, kita lihat daripada perkongsian tadi tu, itu pun satu perkongsian juga Ustaz. Jadi kita tengok produk tu adalah produk buatan tempatan yang mana dia boleh menghilangkan singki kalau sumbat. Orang biasa kalau singki tu sumbat, kita gunakan apa nama tu yang macam mop tu kan.
Kita chop tu kan, macam pam tu untuk keluarkan semua saki-baki yang tersumbat. Tapi kini ada teknologi yang tu dengan menggunakan cecair sumbat tu, anti sumbat tu, semua yang tersumbat habis terkeluar semua. Lagi-lagi dia bulan Ramadan ni Ustaz. Bulan Ramadan ni biasalah orang-orang kita ni, bukanlah orang kita pun sama lah, makan tak ingat. Tulang sup, kaki ayam sup, kepala ayam semua ada Ustaz. Naga semua boleh masukkan lah. Kalau naga kita boleh masak, orang kita memang nak makan semua sekali kan. Pantang lalu bazar Ramadan Ustaz, sehari dua ni memang penuh dengan umat manusia. Bazar Ramadan kita penuh. Tapi apakah kita tanya kepada diri kita, adakah kita pergi ke masjid-masjid, kita pergi ke surau-surau untuk sama-sama kita mendirikan solat sunat tarawih dan mengimarahkan surau dan masjid dan sebagainya Ustaz. Jadi benda ni semua berbalik pada cerita kita tadi lah Ustaz kan. Syaitan itu tetap mempengaruhi manusia. Apa juga yang kita lakukan semua ada pengaruh syaitan. Tapi kita sebenarnya manusia yang menentukan diri kita. Sama ada kita nak berubah untuk menjadi baik, untuk menjadi jahat, untuk menjadi syaitan. Yang kedua, kerana syaitan yang dilantai dalam bulan Ramadan, tapi banyak lagi syaitan-syaitan yang berkeliaran di bulan Ramadan ini yang bertopengkan syaitan tapi sebenarnya manusia. Itu kita tanya diri kita sendiri Ustaz kan. Jadi Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk segmen yang kedua untuk kita kongsi sedikit tazkirah Ramadan yang akan dibawakan dengan tajuk yang akan Ustaz kupaskan insya-Allah. Jadi semua sahabat-sahabat, pastikan nanti di hujung segmen nanti anda boleh bertanya. Ini dah masuk 2 segmen. Nanti segmen yang ketiga anda boleh bertanya dan kita dapatkan sedikit informasi dan kita sama-sama kongsikan agar ianya menjadi satu yang manfaat untuk diri kita. Ramadan ini Ramadan yang terbaik, mungkin ini Ramadan yang terakhir kita. Siapalah tahu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Vigilan. Dan pada hari ini kita akan buat sedikit tazkirah Ramadan. Kalau sebelum ni kita isikan dan mengusikan apa perkara yang penting perlu juga dalam Ramadan. Tapi hari ini Alhamdulillah apabila kita melihat pada medsos telah tersebar list-list Ramadan dan sebagainya. Ini satu perkara yang cukup cantik lah, cukup bagus lah. Semua dalam medsos pun ada marhaban di Ramadan daripada pejabat mufti yang menceritakan tentang hukum hakam yang dalam Ramadan sampai 160 slide tu. Itu satu perkara yang dah Alhamdulillah kita gunakan medsos sebagai medan dakwah yang baik Alhamdulillah. Baik, untuk kongsian kali ini kita akan bawa berkaitan dengan Al-Quran dan Ramadan. Yang mana Quran dengan Ramadan satu perkara yang kata sangat rapat. Iaitu bagaimana Allah SWT jelaskan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa ialah bulan Ramadan yang mana diturunkan Al-Quran pada bulan itu yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Jadi Quran dengan Ramadan satu perkara yang rapat, yang cukup rapat kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan dan kemudian diturunkan ke bumi dalam keadaan sedikit-sedikit sampailah pada 22 tahun lebih. Ini dalam sirah ataupun kaedah penurunan Al-Quran. Diturunkan daripada Lauhul Mahfuz sampailah pada langit yang pertama secara keseluruhannya dalam bulan Ramadan. Baik, ini kemudian apa perkara yang apabila kita menyebut tentang Al-Quran, apa tindakan kita dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ini target yang perlu ada bulan Ramadan. Setiap Ramadan perlu ada target. Saya tengok, saya lihat dalam list-list tu pun ada dah. Cuba khatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sekali paling kurang. Ini orang yang boleh baca lah untuk yang dah biasa baca Quran. Dan dalam bulan Ramadan kita bagi masa untuk khatamkan Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan ni. Mungkin masa-masa lain kita sibuk, masa lain kita tak, masa kurang dan sebagainya. Bagaimana kita nak khatamkan sekali bulan Ramadan dengan Al-Quran? Kaedah dia mudah je. 4 muka surat sebelum sembahyang wajib dan 4 muka surat selepas daripada sembahyang wajib. 8 muka surat. 8 muka surat setiap kali sembahyang, 8 muka surat kali dengan 5 kali sembahyang wajib. Maknanya 8 kali 5 ada 40 muka surat. 40 muka surat bersamaan dengan 20 helai. 20 helai bersamaan dengan 1 juzuk Al-Quran. Ini cara nak khatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kalau kita ikut tadarus, kita tak dapat khatamkan semua sebab lepas kita baca, kawan kita baca.
Kan kita baca semuka, kalau kita baca semuka, kalau ramai tu muka tu je lah. Kalau kita ada 10 orang, maknanya semalam kita khatam ke 1 juzuk, kita hanya dapat baca 2 muka saja. Kan? Dua lain kita cuma dengar. Ini kita baca sendiri. Sebelum Ramadan 4 muka surat, sebelum solat wajib 4 muka surat, lepas sahur tu sebelum masuk waktu subuh 4 muka surat, lepas sembahyang subuh kita baca 4 muka surat sebelum pergi kerja. Ataupun masa pergi kerja, buatlah macam mana atas kita punya steering tu supaya kita boleh tengok Quran. Dalam masa sama kita boleh buat kenderaan, tapi janganlah tumpu pada Quran, pada steering tu. Ataupun cari masa kita baca 4 muka surat. Bahaya nanti bawa kereta sambil baca Quran, takut accident pula dan sebagainya. Tapi cuba ikhtiarkan supaya kita boleh baca 4 muka surat sebelum solat, dan selepas solat kita baca 4 muka surat. Kita dah dapat 8 muka surat, kali dengan 5 kita dapat 40 muka surat, bersamaan dengan 20 helai Quran kita baca setiap hari bersama dengan 1 juzuk. Dan insya-Allah sampailah hari ke-30 kita dah boleh khatam satu kali khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Baik. Kerana apa? Kerana dia merupakan sunnah Nabi SAW. Dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, inna Jibril kana yu'radu 'ala Nabi SAW Al-Quran kulla 'amin marrah wa 'arada 'alaihi marratain fil 'amil ladzi qubida fihi. Sesungguhnya Jibril alaihissalam sentiasa melawat Al-Quran Nabi sekali dalam setahun. Maknanya Nabi SAW akan bacakan Quran kepada Jibril alaihissalam dalam masa setahun. Setiap kali bulan Ramadan, Nabi akan baca kepada Jibril 1 kali khatam. Tinggallah pada tahun Nabi SAW wafat, Jibril telah datang melawat Al-Quran baginda sebanyak 2 kali. 2 kali maknanya pada akhir sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi bacakan bacaannya kepada Jibril banyak 2 kali. 2 kali khatam. Dalam sebelumnya sekali. Baik. Kemudian di sini dikatakan apakah dia maksudkan dengan melawat? Di sini ialah Jibril mengajar seluruh isi kandungan Al-Quran kepada baginda dan mengkhatamkannya. Ini maksud yang dikatakan Jibril datang melawat Nabi SAW setiap tahun sekali dalam bulan Ramadan, dan Nabi bacakan. Tengok bacaan Nabi. Kemudian dalam akhir hayat Nabi 2 kali. Nabi baca 2 kali. Jadi dalam hal ini kita sebagai umat dia, kita telah dengar sirah tadi, macam mana Nabi nak buat satu agama, nak berdepan dengan mereka-mereka yang kuat hamannya terhadap berhala tu. Sampailah kita hari ini, alhamdulillah, lahir-lahir mak ayah kita azan belah kanan, qomat belah kiri, kita dah Islam. Dengan Nabi SAW nak bawa agama, nak terangkan kepada manusia pada hari itu, yang kerah hati mereka dengan berhala bukan satu perkara yang mudah. Jadi nanti kita akan sambung siri-sirah, nanti kita akan melihat bagaimana pertama keadaan pertama Nabi SAW sampai ke dakwah dia, sampailah dakwah itu merata, sampailah kita pada hari ini. InsyaAllah dalam kesempatan Ramadan ini beberapa siri kita akan tengok. Jadi dalam hal ini saya nak ambil sikit masa lagi, iaitu pertama khatamkan Al-Quran dengan cara yang saya bagi tahu tadi. Saya tengok dalam saya pun kongsi daripada apa yang disampaikan dalam medsos. Kemudian kita tengok pula bagaimana orang-orang yang terdahulu daripada kalangan orang-orang soleh, iaitu Ibrahim An-Nakhai berkata, Al-Aswad mengkhatamkan Al-Quran 2 malam sekali pada bulan Ramadan. Kemudian Qatadah pula mengkhatamkan Al-Quran setiap minggu, dan pada bulan Ramadan dia mengkhatam Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan seterusnya apabila tiba 10 hari terakhir, dia akan mengkhatamkan pada tiap-tiap malam. Jadi semoga ini menjadi motivasi pada kita, dan pada mereka yang belum lagi boleh baca Al-Quran dengan sempurna, kita cuba bacalah setakat mana yang kita boleh baca, dengan mengulang-ulang apa yang kita faham. Jadi kita kena ada niat. Kalau kita tak pandai lagi, kita niat untuk jadi pandai dengan Al-Quran. Kalau kita dah ada kemahiran untuk baca Quran, kita teruskan dengan baca Al-Quran. Jadi wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik pada WJRN. Ya Ustaz, kalau kita lihat Ustaz, ramai yang bila kita cerita pasal Al-Quran, insyaAllah kita ramai yang sekarang dah mula celik Al-Quran Ustaz. Ramai yang menggunakan kecanggihan teknologi ni untuk mereka mengadaptasikan bacaan Al-Quran tu dari segi taranumnya, dari segi tajwidnya kadang-kadang. Tapi apa pun Ustaz, apa pun berguru lagi bagus, lagi penting, dan itu sebenarnya yang dituntut. Belajar Al-Quran kena berguru, bukan saja kita nak tengok je, okey aku bacalah ni kan.
Jadi kadang-kadang kita tak nampak kesalahan dia ada di mana, kan? Kita tak tahu di mana. Jadi Ustaz, berbalik pada cerita Ustaz tadi, Ustaz kata dalam bulan Ramadan ni turunnya Al-Quran. Memang semua orang tahu dah. Kalau kita dengar kuliah-kuliah, ustaz-ustaz akan bercerita tentang turunnya Al-Quran adalah pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, turunnya Al-Quran itu. Jadi hari ini kita sahabat-sahabat semua, kita dapat lagi satu tips. Bagaimana nak mengkhatamkan Al-Quran satu juzuk, 30 juzuk ni dengan cara yang Ustaz sharekan kepada kita tadi, iaitu dengan 4 muka pada setiap kali selepas solat fardu. Jadi 4 kali 5 ada 20, 5 kali 8 ada 40, jadi 20 helai ada 1 juzuk. Sebelum dan selepas lah. Sebelum dan selepas, minta maaf. 4 kali 4 sebelum, 4 selepas. Maknanya 8 muka surat. 8 kali dengan 5 waktu, ada, betul Ustaz 40. Jadi ini antara tips. Hendak dan tak nak. Di depan mata kita ada Al-Quran. Di depan kita ada teknologi. Jadi kita gunakanlah sebaik-baik mungkin. Ustaz dah kongsikan bagaimana cara untuk kita dapatkan, untuk kita menghafal. Jadi kitalah sendiri yang gunakan masa-masa ini untuk kita sama-sama memanfaatkannya Ustaz. Jadi Ustaz, bila kita cerita tentang dunia akhir zaman ni Ustaz, ada diceritakan tentang apabila satu hari nanti Al-Quran ini akan hilang mukanya, akan hilang semua ayat-ayat. Mereka-mereka yang hafal juga akan hilang dalam kepala dia, akan hilang apa ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi inilah dia sebenarnya kesempatan yang kita nak ambil ni. Jadi semasa kita masih ada ni Ustaz, dunia ni kita masih ada ni, bersyukur ni. Ada antara sahabat kita yang dah tak ada dah sekarang. Tahun lepas kita bersama dengan mereka, adik kita, abang kita, ayah kita, mak kita, dah bersama-sama kita mengaji bersama, berpuasa bersama, berbuka bersama. Tahun ni mereka dah tak ada. Mereka dah pergi meninggalkan kita. Itu mereka. Kerana kita ni tak tahu bila pula akan pergi. Dan kita beruntung kerana masih lagi Allah berikan umur untuk kita bersama-sama menyambut Ramadan Al-Mubarak kali ni. Jadi janganlah kita jadi seperti yang lalu-lalu Ustaz, yang lepas-lepas. Kalau Ramadan kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang tak betul, kita asyik dengan dunia, asyik dengan makanan, asyik dengan minuman. Kita yang ingat satu je Ramadan, buka puasa Ramadan. Kita tak ingat benda-benda lain. Sedangkan banyak lagi ganjaran-ganjaran pahala yang kita dapat, yang boleh kita lakukan, tapi kita lupa. Jadi sahabat-sahabat, kita nak sikit penjelasan tentang Ustaz. Kita cerita sikit Ustaz, tentang apabila Al-Quran tu hilang nanti Ustaz. Hilangnya nanti, barulah masa tu rasanya tercari-cari Ustaz. Barulah kita tercari, buka alamak, tak ada dah. Masa ada kita tak gunakan. Masa Al-Quran tu tertulis, nampak kita tak buka. Jadi perhiasan di rumah, jadi perhiasan di dinding-dinding surau, di dinding-dinding masjid. Tapi bila dah tak ada, barulah kita cari Ustaz. Silakan Ustaz. Betul. Baik. Pertama sekali tentang akhir zaman, tentang pertama orang-orang yang menghafal Al-Quran dan orang-orang yang faham tentang Al-Quran. Dan hari ini kalau kita melihat, ramai ulama-ulama tahun ni saja, mula daripada bulan 1 baru ni sampailah sekarang, kalau mengikuti perkembangan kawan-kawan daripada luar negara dan sebagainya, ramai ulama-ulama mereka yang telah Allah SWT ambil, telah kembali ke rahmatullah. Boleh kata setiap bulan ada saja ulama mati. Itu tanda Al-Quran telah diangkat. Kerana mereka ni yang faham Quran. Dan Al-Quran yang tulisan tu masih ada, dalam mushaf masih ada. Tapi orang yang faham Al-Quran, itu salah satu cara Allah angkatkan Al-Quran itu melalui kematian para ulama. Kerana kefahaman Al-Quran ada dalam diri mereka. Dan mereka ini telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat ilmu mereka, telah diangkat bersama dengan mereka. Jadi satu masa nanti akan dikatakan, saya suka untuk berkongsi satu hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini berbunyi, sayukhraju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah fa iza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Akan muncul di akhir zaman golongan muda-mudi dan cetek ilmunya petah berbicara sambil melontarkan hadis-hadis Nabi SAW. Namun mereka lah
paling ramai keluar daripada Islam sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Iman mereka tidak pernah melepasi tulang selangkahnya. Di mana sahaja kamu menemui mereka, maka bunuhlah. Ini kerana sesiapa yang bunuhnya akan mendapat ganjaran pada hari kiamat. Jadi hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasai. Di sini kita melihat satu peringatan keras pada golongan yang cuba menafsirkan Al-Quran menurut hawa nafsu mereka, dan mereka menolak penafsiran ulama terdahulu dan mereka berusaha untuk memutarbelikkan fakta. Dan mereka ini terdiri daripada ulama-ulama yang jahat yang menjadi pengampu kepada pemerintah. Jadi dalam hal ini kita melihat apabila kematian ulama-ulama yang betul-betul faham Al-Quran, akhir zaman nanti mungkin sekarang ni pun dah timbul adanya ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka. Ini adalah berlaku. Ini memang dah berlaku pun, kan? Jadi nak kata yang hilang-hilang tu satu perkara yang biasa dah. Dah lama dah berlaku hilang-hilang tu kan. Dulu 2-3 muka surat hilang, tu dah biasa dah. Daripada saya kecil lagi saya ingat. Mungkin silap cetak ataupun mungkin dakwah dia dah habis expired ke, sebab ini teknologi. Tapi yang berkait dengan penafsiran, pemahaman Al-Quran ada dalam ulama. Dan kebanyakan ulama telah mati. Banyak dah ulama yang telah meninggal. Kalau tengok daripada COVID itu sampailah hari ini, dan beberapa tahun ke belakang ni, saya ingat dah hampir ratus dah ulama. Satu dunia, bukan Malaysia saja. Kita bukan melihat pada Malaysia saja. Kita tengok satu dunia, dan dah ratusan ulama telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kefahaman Al-Quran itu akan jadi kurang. Dia melihat kepada hadis tadi, Nabi kata akhir zaman ni orang akan tafsir Al-Quran itu mengikut pemikiran mereka sendiri. Ini ada satu orang kata apa, fitnah akhir zaman. Mana yang halal bagi mereka itu walaupun Quran kata haram, mereka kata halal juga. Ini bahaya. Wallahu alam. Jadi minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang disoalkan tadi. Yang hilang-hilang tu baru setakat orang kata apa, mungkin bersebab dengan teknikal, tapi yang hilang yang sebenarnya adalah hilangnya kematian ulama-ulama dan hilanglah kefahaman Al-Quran yang berkebut bersama dengan ilmu yang ada di mereka oleh kematian ulama tersebut. Wallahu alam. InsyaAllah Ustaz. Jadi kita lihat apabila Ustaz menceritakan tentang kehilangan para ulama, bukan saja di luar negara tapi dalam negara kita juga Ustaz. Baru-baru ini kita kehilangan 2 orang tokoh Al-Quran yang sangat-sangat kita sanjungi Ustaz. Ayah dan anak yang pergi berselang sebulan seminggu saja. Jadi kita apapun kita sebenarnya Ustaz, kita kena beringatlah apapun Ustaz, berbalik kepada kita pernah bincangkan satu ketika dahulu dalam Ramadan yang bila saya dah lupa, tapi kita pernah cerita tentang masa yang pergi tidak akan kembali lagi Ustaz. Jadi bila masa yang pergi tak akan kembali lagi sahabat-sahabat. Kita jangan kiralah umur kita sekarang ni baru 20 tahun, tak apa, ada masa lagi. Umur baru 30 tahun, baru 30 tahun, tak apa, masih ada panjang lagi masa Ustaz. Bila mati itu sampai, dia tak kira umur Ustaz. Saya melihat kematian apabila COVID Ustaz. Bila melihat kematian dalam COVID, adik saya sendiri pun meninggal dunia disebabkan COVID. Jadi saya anggap kematian itu bukan disebabkan oleh kesakitan itu saja, tapi kematian itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai ketikanya, tidak akan dilambatkan sesaat ataupun dipercepatkan sesaat pasti kematian itu akan mendatangi kita. Jadi beruntunglah mereka-mereka yang sentiasa mengingat-ingat tentang kematian, berpesan-pesan tentang kematian. Kita sentiasa ingat-ingat tentang kematian, kita disarankan ingat kematian, kita beruntung. Insan-insan yang sangat cerdik dalam dunia ni adalah orang yang sentiasa mengingati kematian Ustaz. Jadi Ustaz, kita buka dulu jika ada sahabat-sahabat yang nak bertanya. Kalau ada sahabat-sahabat yang nak bertanya, saya buka kepada anda semua. Jika ada soalan-soalan yang anda ingin saya ajukan kepada Ustaz, tak kisahlah berkaitan dengan puasa. Ada yang tak tahu niat puasa ke, mana tahu kan. Ada yang kata macam mana bulan-bulan puasa ni, ada yang membatalkan puasa. Apa juga soalan, saya buka kepada anda atau 1 atau 2 soalan untuk kita sama-sama dengarkan daripada Ustaz, apa jawapan-jawapan daripada Ustaz. Mungkin ada soalan-soalan yang anda rasa yang selalunya anda lalui. Ada orang kata korek hidung tu okey Ustaz, korek hidung
semua okey je, tak ada batal pun. Itu kalau dah termaktub batal, maka batal lah. Adalah cara korek hidung yang batal, ada cara korek hidung yang tak batal, Ustaz kan. Jadi kita jangan sangka kita ikut hukum kita. Macam Ustaz kata tadi, di akhir-akhir zaman ni ada banyak ulama-ulama yang menghukum dengan mengeluarkan fatwa-fatwa sendiri yang mengatakan diri mereka lah beginilah begitulah. Dan jadi kita janganlah terjebak jangan kita terjebak dengan apa, dengan masalah-masalah yang sebegini. Kita ni lebih bijak pula nak mentafsirkan orang tu, kita lebih bijak pula nak mengeluarkan fatwa halal haram, sedangkan itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita adalah manusia yang biasa, kita manusia biasa, Ustaz. Kelebihan pada diri kita, kelebihan pada seseorang itu kita jadikan sebagai pedoman pelajaran kita. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang ada bersama dengan saya pada pagi ini, kita ada sahabat-sahabat daripada Dihab TV, sahabat-sahabat usahawan, kita ada sahabat-sahabat daripada RTH, Radio Tok Hang, Radio Tok Hang bersama teman kita pagi ini. Kita ada sahabat-sahabat daripada Corong FM. Jadi kepada semua yang nak bertanya, ada kemuskilan tentang apa soalan, anda boleh utarakan soalannya. Jadi kita gunakanlah masa ni, sebab kalau kita tak bertanya, kita akan sesat jalan. Itu banyak dah kita dengar dah. Kalau malu bertanya, sesatlah jalan. Kalau malu nak bertanya, sesatlah jalan, Ustaz. Jadi Ustaz, untuk pengetahuan semua sahabat-sahabat juga, kita akan adakan 3 kali seminggu, Ustaz. Ataupun program-program sebegini, iaitu program Mantap Iman. Tahun ini kita namakan segmen ini sebagai Mantap Iman. Jika anda ingin memantapkan iman, anda bersama-sama dengan kita di sini. Jika anda nak mantapkan fikiran, nak mantapkan mata, anda pergilah beli shopping kat luar. Itulah kebanyakan orang bila Ramadan je, Ustaz. Berlumba-lumba bazar Ramadan, nak beli baju Melayu, nak beli baju kurung, nak beli kuih raya, nak beli bengecun, nak beli apa semua. Tapi kita rasa sedih bila orang tak beringat tentang bila kematian, tak ingat tentang masjid, tak ingat tentang surau, tak ingat nak mengimarahkan masjid, tak ingat mengimarahkan surau. Itu kebiasaan surau masjid, Ustaz. Ustaz, kalau kita nak cerita sikit, Ustaz, tentang bila kita Ramadan ni, Ustaz. Minggu pertama Ramadan, penuh, Ustaz. Kadang-kadang ada pengurusan masjid ni nak tambah buat renovation, Ustaz. Nak renovation. Kita ni dah tengok sekarang ni semakin ramai jemaah yang datang, kita nak tambah. Dia punya ucapan, Ustaz. Masuk minggu kedua, Ustaz, tinggallah adalah sampai kat pintu sikit lagi. Masuk minggu ketiga, Ustaz, tinggallah 3 saf. Masuk minggu keempat, ada kampung-kampung tu hanya Bilal, hanyalah imam dan beberapa AJK saja yang ada, Ustaz. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh sikit, Ustaz, nasihat untuk mereka-mereka yang orang cakap nak menambahkan pahala ni. Jangan kita bermusim lah. Jangan kita ikut kita punya kehendak. Hari ni minggu pertama aku semangat, minggu kedua habis, minggu ketiga lemah, minggu keempat habis terus. Semangat nak menganyam ketupat, semangat nak pergi test baju raya. Jadi Ustaz, bila kita dah akhir zaman ni, Ustaz, mungkin ada sikit nasihat, Ustaz, untuk semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita. Mungkin ada sedikit Ustaz boleh ceritakan, mungkin ataupun nasihat, Ustaz, untuk kita kekalkan momentum kita untuk bersama-sama berjemaah. Jadikan Ramadan ini sebagai platform kita untuk kita solat jemaah 5 kali di masjid, di surau, di mana. Jadikannya sebagai satu tekad, Ustaz. Mungkin ada sikit nasihat daripada Ustaz. Sila, Ustaz. Baik. Saya nak buat satu je sedutan daripada ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kalau tak silap, saya dalam segmen-segmen tahun-tahun lepas pun kita biasa kongsi benda ni. Innallah, sungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Tuan-tuan dan sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup bukannya lama pun. Macam bagaimana yang dibagi tahu oleh UVJ Roslan tadi. Kita hidup kalau dah macam COVID, kita melihat bagaimana setiap hari beratus-ratus orang mati. Dan orang pula tak kira umur. Jadi di sini kita melihat apabila masuknya satu perkara yang menjadi peluang pada kita, terutama sekali Ramadan, 2 tahun kena kurung. Tahun lepas dan tahun sebelumnya kita tak dapat bersembahyang dengan secara sempurna dalam Ramadan. Bahkan dihadkan berapa orang saja. Dan tahun ini adalah tahun yang Allah bagi peluang. Ke depan kita tak nampak. Macam mana
takut lagi, lepas ni lagi teruk, dikurun terus, tak boleh keluar rumah tu, lagi teruk. Jadi dalam hal ini, kitalah yang sendiri membentuk diri kita. Balik pada ayat yang saya baca tadi, sedutan ayat tadi, kitalah yang membentuk diri kita. Orang lain tak ada nak bantu dalam bab ni. Cuma motivasikan diri kita untuk aku tahun ni tekad untuk buat tarawih dengan sempurna. Dalam masa yang sama, jangan lupa doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Doa tu cukup penting. Hari ni ramai orang lupa doa dengan Allah supaya Allah kekalkan hidayah dia. Allah kekalkan momentum dia, orang kata. Daripada awal Ramadan ni kita doa dah, ya Allah, kekalkanlah momentum aku untuk bertarawih sampai hujung tarawih tahun ni. Ada tak yang doa macam tu? Soalan dia. Kita sendiri, kita berdoa, kita doa dalam biasa kita doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa supaya Allah kekalkan kita dalam hidayah dia. Jadi mulai hari ni, mulai malam ni, siapa yang datang tarawih, doa untuk diri dia sendiri. Supaya Allah kekalkan momentum ni sampai hujung. Marilah apa pun, aku nak tahun ni aku habis tarawih dengan sempurna. Kalau lah dia buat 88 lah, kalau dia buat 20, buat 20, kekalkan. Tadi pegang pada ayat tadi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah nasib mereka sendiri. Wallahu a'lam. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Jadi ada satu pertanyaan Ustaz daripada sahabat kita Nur Ashikin. Salam Ustaz, nak tanya Ustaz, bagaimana kita nak redakan hati jika ada hamba Allah yang menjatuhkan maruah kita dan membuat diri kita dimalukan? Terima kasih Ustaz. Persoalan dia soalan dia sekali lagi Ustaz, bagaimana kita nak redakan hati jika ada hamba Allah yang menjatuhkan maruah kita dan membuat diri kita ni dimalukan, Ustaz? Oh, ini susah ni. Patut Dr. Love jawab ni. Kalau Dr. Love jawab, Ustaz. Kalau Dr. Love jawab, dia dengan apa pun cakap, dengan penuh kasih sayang. Dia hati Ustaz kan. Apa pun kan, kita sebenarnya hati Ustaz hati kita ni, kita nak redha dengan sesuatu. Silakan Ustaz. Baik. Satu, sangka baik dengan Allah. Itu je. Sangka baik dengan Allah. Orang nak jatuhkan kita, sebenarnya Allah nak angkatkan martabat kita. Apabila kita redha, kita sabar dengan apa yang Allah tohmahkan pada kita, orang lain tohmahkan pada kita, sebenarnya itu adalah saham akhirat kita. Apabila kita sabar, apabila kita redha, Allah akan angkatkan kita punya martabat kita. Mungkin selama ni martabat kita rasa kita duduk martabat bawah je, setakat boleh sembahyang wajib dia. Dengan sebab orang duk tohmah kita, dengan sebab orang duk fitnah kita, baru kita angkat tangan, ya Allah. Kalau sebelum ni kita sebenarnya kita tinggal, kita tak nak doa pun. Allah nak angkat martabat kita tadi kita dengan doa. Orang sebelum ni kalau kita tak kena tahu macam tu, kita tak duduk dalam situasi tu, kita nak sembahyang sunat pun payah. Tapi sekarang apabila kita duduk dalam situasi tu, kita rasa tak ada dah benda yang boleh kita dekat, yang boleh kita merayu, yang boleh kita cerita dengan segala-galanya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini, jawapannya ni pandangan saya lah. Bersangka baik dengan Allah. Redha, sabar dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadilah, lama ni kalau tak kena taumah, kita sembahyang wajib ya. Tapi apabila dah kena taumah, mulalah angkat tangan. Mulalah tambah dengan sembahyang sunat. Buat lagi sembahyang hajat. Alhamdulillah. InsyaAllah itu Nur Ashikin. Saya harapkan dapat menjawab soalan Nur Ashikin. Ada lagi tak soalan-soalan sahabat-sahabat yang lain? Kalau tak ada soalan, nanti kita nak tamatkan seketika lah untuk kita bertemu lagi dalam segmen lain. Jadi Ustaz kita berbalik sikit satu Ustaz. Kalau kita tengok orang ni banyak berdoa Ustaz. Kalau nak makan kita berdoa. Ramai banyak orang kita ajar nak kita doa makan. Kita doa makan, kita doa. Tapi berapa ramai Ustaz antara kita yang doa selepas makan Ustaz? Berapa ramai antara kita yang dah makan berdoa. Ya, sama juga kehidupan kita ni Ustaz. Bila kita, berapa ramai antara kita bila bangun pagi, celik-celik je, ya Allah, aku bersyukur dengan nikmat yang kau berikan. Alhamdulillah, syukur atas nikmat kau. Umur, usia yang dipanjangkan, kesihatan yang dipanjangkan. Berapa ramai Ustaz. Saya selalu cakap dalam segmen Dr. Love Ustaz. Kita kena bercakap dengan cermin. Cakap dengan cermin diri kita. Ruslan, aku bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada aku hari ini. Aku dapat hidup, aku dapat
Aku dapat bernyawa lagi. Ini antara motif cakap satu treatment untuk diri kita, Ustaz, untuk kita rasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Daripada kita kena mula mensyukur. Kalau kita tak bersyukur, bagaimana kita nak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada benda-benda yang lain? Kehidupan, kebahagiaan, kan? Ada orang yang duduk seorang-seorang, tak ada isteri, tak ada suami, kan? Dia kata okey, itu ada nikmat juga, Ustaz. Ya, Ada betul. nikmat juga, kan? Orang yang berkeluarga pun ada nikmat. Jangan kita salahkan keadaan, kita salahkan orang ni, kita salahkan orang tu, kita benci dengan orang ni sebabkan perkara-perkara yang sedemikian. Itulah dia nikmat yang Allah berikan kepada kita, Ustaz, Jadi kepada semua sahabat-sahabat, saya rasa kita pun dah sampai jam 11:16 pagi. InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi, insyaAllah, Ustaz, ramai hari ni, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, ramai sahabat-sahabat kita yang bersama-sama, Alhamdulillah, daripada RTH FM, Radio Tok Hang, daripada Corong FM, daripada Dihab TV, daripada usahawan, daripada kelab-kelab ataupun mereka-mereka usahawan-usahawan yang dekat luar sana. Bukan saja anda berjaya sebagai usahawan, anda juga kena berjaya dalam kehidupan. Iman di dada, mantap iman tajuk kita pada tahun ni. Jadi sama-samalah kita garap, sama-sama kita hadirkan diri kita dalam program-program sebegini. Moga-moga program-program sebegini akan dapat memantapkan lagi iman kita, di samping kita menjadikan diri kita sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi kekasih Allah, kenalah mantapkan iman, Ustaz, bukan senang nak jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi kekasih dalam dunia ni pun susah, nak cari pasangan pun susah. Ini kan pula nak jadi kekasih Allah. Banyak dia punya liku-liku, tapi tak mudah, tapi tak ada yang sukar, kerana kita kena mencuba. Macam Ustaz kata tadi, setiap apa yang kita lakukan itu berpandukan pada kita, dan tidak ada siapa pun yang dapat merubah nasib sesuatu kamu itu, melainkan kita sendiri yang merubahnya, Ustaz. Jadi Ustaz, sebelum kita mengakhiri segmen pada pagi ni, Ustaz, minta doa sikit daripada Ustaz. Kita sama-sama doakan agar negara kita dibebaskan dari COVID, sahabat-sahabat kita ni diberikan kesihatan, sahabat-sahabat kita yang baru nak bekerja diberikan peluang untuk menambahkan lagi pendapatan mereka. Sahabat-sahabat kita yang mungkin sekarang ni dalam keadaan 50-50, Ustaz, ramai Ustaz, yang keadaan 50-50 dalam kehidupan, gaji tak ada, pekerjaan tak ada, 50-50 juga dalam dia punya kehidupan kita ni. Maksudnya dekat hospital, Ustaz. Dekat hospital, atas tilam, dah terbaring, dah masuk oksigen, dah masuk ni. Jadi kita sama-sama doakan, sahabat-sahabat semua. Sama-sama kita merendah tangan. Mudah-mudahan Allah angkat doa kita. Doa-doa orang-orang yang selalu Allah perkenankan adalah orang-orang yang dalam keadaan sekarang ni berpuasa, Ustaz, antara doa-doa yang akan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita panjatkan doa, moga-moga Allah perkenankan doa kita yang dibaca terus oleh Ustaz Abu Bazi pada pagi ni, insya-Allah. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzubika an nashtariha fihi su'an aw najurahu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur. Wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. صلى الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
Kelan. Amin, amin, amin. Ya Allah, amin, amin, ya Rahman, amin, amin, ya Rahim. Semoga kita semua akan diperkenankan doa yang dibacakan terus oleh Ustaz Amin. Abu Bazi, Imam Masjid Al-Ghufran, pinggiran Taman Tun, Dr. Ismail. Jadi sahabat-sahabat semua, kita akan bersiaran 3 kali. Kalau ikutkan, kita bermula semalam, Isnin, Rabu dan juga Khamis, Ustaz. Tapi manakala semalam Ustaz ada sedikit masalah di masjid. Jadi kita mula hari ini, Selasa, Rabu dan Khamis, insyaAllah. 3 hari kita peruntukkan 1 jam saja untuk kita bersama-sama mantapkan iman, jadikan kita insan-insan yang sentiasa dikasihi Allah SWT. Mudah-mudahan Ramadan kali ini yang terbaik dalam diri kita, dan siapalah tahu ini mungkin Ramadan yang terakhir kita. Jadi persiapkan diri untuk kematian yang pasti, persiapkan diri untuk masa depan yang lebih gemilang, dan mudah-mudahan kita semua akan diberkati dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih atas perkongsian yang sangat mantap, yang sangat memberikan kesan dalam diri saya, dan saya harap semua sahabat-sahabat yang di luar sana juga memberikan kesan, impak maksimum untuk diri anda. Jadi siap sedia untuk besok. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih, selamat bertugas. Selamat selamat berpuasa Ustaz. Kalau nak dengar segmen Dr. Love boleh Ustaz hari Ahad. Segmen Dr. Love hari Ahad, insya-Allah. Kita dalam segmen apa pun kita bawa jugalah Ustaz pengisian-pengisian, insya-Allah. Bukan kosong-kosong, kita nakkan benda tu biar jadi satu yang bermanfaat untuk kita, kerana ilmu yang bermanfaat yang kita bawa ke akhirat nanti adalah 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, doa anak yang soleh. Itu 3 perkara yang kita bawa. Lain semua tinggal. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz. Selamat berpuasa, selamat bertugas seperti hari seharian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mantapkan iman. Bye. Hilal-mu datang menyerang, hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم، فأبشروا هيا فهل من منكر أيا عباد الله. رمضان حاضر وأنا كره dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. رمضان أفضل ما مر على دنيانا من أيام، وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى وعلى العسر يسرا، وهذا ظننا بالله. رمضان خير ما تؤتي السنة، ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء، وهذا وعد الله. Hilalmu datang menyerang, hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. رمضان أفضل ما مر على دنيانا من أيام، وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى
تمت على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم